Pendengar Ria 897, kita akan mulakan kisah pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya, Casey, di Ria 897 FM. Berikut kisah daripada pendengar berasal dari Malaysia. Kiriman daripada Nur Fatihah berkongsi peristiwa ini. Katanya Nur Fatihah, bila mereka baru berumah tangga, dia dan suami telah pun duduk di rumah ibu mertuanya, mak mertua, selama lebih kurang hampir 2 tahun sebelum mereka berpindah ke rumah baru mereka. Rumah baru memang jauh dari kawasan rumah ibunya. Rumah baru ini juga adalah sebuah tapak pembinaan yang baru. Jadi banyak juga rumah-rumah yang kosong. Rumah yang dibeli adalah rumah teres 2 tingkat. Berderet-deret rumah itu, berbaris-baris. Kawasannya agak luas. Mohon maaf, Casey, saya tak boleh beritahu di manakah kawasan rumah saya, khususnya nama jalan. Tapi rumah saya ini di bahagian Johor. Itulah yang boleh saya katakan, katanya Nur Fatihah. Bila berpindah ke rumah baru, masuk saja dalam rumah tu, pada mulanya tidak ada perasaan ini. Tapi setelah berpindah, pada hari yang pertama saya ingat, kami sampai rumah baru sekitar pukul 10.30 pagi. Saya dengan suami, dengan juga adik ipar, dengan ibu mertua saya. Sampai rumah tu dah siap lah sebelum ni. Banyak barang-barang telah pun dipindahkan, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Sampai rumah ni, suami buka pintu. Pintu besi. Kereta kenderaan dipandu masuk ke dalam. Kami semua keluar. Suami lalu ke depan pintu. Nak langkahkan kaki, saya tegur. Bang, beri salam dulu bang. Suami beri salam, buka pintu, kemudian langkah kaki kanan masuk ke dalam. Saya ni bila masuk dalam rumah tu, katanya Nur Fatihah, dah rasa tak sedap hati. Seperti ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ini. Tapi saya cekalkan diri, kuatkan semangat. Sebabnya sebelum ini bila pindahkan barang sedikit demi sedikit, tak pernah pun ada perasaan ini. Cuma pada hari yang pertama, di mana saya berpindah sepenuhnya ke rumah tersebut, perasaan tak sedap ni mula timbul. Kami duduk di ruang tamu dengan ibu mertua, dengan adik ipar, dengan suami. Kemudian ibu mertua kata dia nak masak sesuatu, jadi dia ke dapur. Saya pula berbadan 2, Casey. Anak yang pertama sekaligus dapat 2 berita menarik. Berita yang membahagiakan saya, suami, ibu mertua. Pertama, rumah baru. Yang kedua, dapat cahaya mata dalam kandungan. Jadi ibu mertua kata, Tiha, hari ni kau tak payah masak, mak masak. Kau rehat je lah. Ibu mertua terus ke dapur, buat persiapan lah, tengok barang-barang, bahan-bahan yang apa yang ada, dia cuba masak. Saya duduk di ruang tamu, adik ipar saya tolong ibunya di dapur. Suami saya pula sedang berada di hadapan rumah. Saya ni duduk dekat ruang tamu sedang tonton TV. Dari tempat yang saya duduk di ruang tamu ni, bila saya dongak atas, saya akan nampak hujung tangga saya. Jadi kalau sesiapa naik atas, berdiri dekat tempat atas ni, bila tunduk ke bawah akan nampak saya sedang menonton TV. Rakan pendengar Ria, tiba-tiba saya macam perasan 2-3 kali ada orang menjenguk dekat atas. Saya macam rasa macam ada orang jenguk. 2-3 kali itulah saya akan mendongak ke atas. Saya cuba nak cari siapa yang menjenguk saya, tapi tak nampak orang. Jadi saya tak sedap hati. Saya pun tidaklah beritahu ibu mertua. Saya tidak beritahu suami. Saya berdiri, katanya Nur Fatihah, berjalan menaiki tangga perlahan-lahan. Naik sampai tingkat 2 rumah. Saya tengok pintu bilik ada yang tutup, ada yang terbuka. Baru saya nak melangkah tapak yang pertama ke depan, saya rasa bilik nombor 3 kalau tak silap saya, katanya Nur Fatihah. Boom, pintu tutup. Kuat pintu tutup.
Tidak mungkin angin tiup. Tidak mungkin. Sebab cara pintu tu tutup dihempas begitu kuat. Saya tersintak dan hampir-hampir. Saya terjatuh dekat tangga hampir-hampir. Sebabnya saya berada dekat atas. Nak langkah pertama yang ke depan, pintu tutup, saya ke belakang sedikit dan hampir-hampir jatuh ke belakang. Ibu mertua, adik ipar, suami, semua lari pergi tangga. Tengok atas, nampak saya, tanya, kenapa? Apa jadi? Saya pusing mata, tahu pintu tertutup. Semua terdiam. Ibu mertua saya lah yang cuba menenangkan keadaan. Dia toleh, angin kot, katanya dengan nada suara yang tenangkan keadaan. Saya ni dah tak tahu nak cakap apa. Saya tengok bawah, angin. Saya pusing, turun pelan-pelan. Suami, dahlah turun pelan-pelan, jangan naik. Lain kali nak naik atas bilang abang, awak tu hamil. Ya bang. Turun bawah, saya duduk. Suami keluar, ibu mertua buat lagi barangnya di dapur tengah masak tu. Adik ipar saya tahu ada benda yang tak kena. Tengah saya duduk, saya perasan tu adik ipar saya seringkali toleh tengok saya. Dan saya pula seringkali asyik mendongak ke atas. Adik ipar datang, Kak, kakak okey tak? Ada apa-apa kakak nak bilang? Tak lah Kakak rasa rumah ni macam ada. Kakak rasa dalam rumah ni macam ada orang lah. Sudahlah Kak, ni kan rumah baru. Nanti kalau dah solat, mengaji, InsyaAllah tak ada apa-apa lah ya. InsyaAllah nanti Terima kasih lah. Jangan bilang mak Jangan bilang abang. Tahu Kak, tahu. Saya duduk. Bila malam tiba, semua dah balik. Saya dengan suami dalam bilik tengah tidur. Suami dah nyenyak tidur. Saya baring atas katil Casey, golek kiri, pusing kanan. Tak boleh lelapkan mata. Casey tak boleh lelapkan mata. Tiba-tiba saya nampak pintu bilik tidak ditutup rapat, hanya direnggangkan sedikit. Saya nampak Casey, ada perempuan tengah merangkak lalu depan pintu bilik saya. Abang. Ada apa ni? Bang, tengok bang, dekat luar saya nampak macam ada orang. Disitulah bermulanya hidup saya dalam rumah yang berhantu. Bila suami keluar pergi kerja petang-petang hari, dekat atas pintu bilik ditutup. Kadang-kala tengah duduk dekat atas, dekat bawah televisyen dihidupkan walaupun pada waktu petang. Nasib baiklah suami saya bertugas waktu pejabat. Paling-paling sampai rumah pukul 6 petang. Tapi waktu petang pun tetap akan kena gangguan. Saya nak panggil ustaz. Pernah saya beritahu suami. Dah 2 kali cakap dengan suami. Suami kata nanti dia ikhtiarkan, nanti dia usahakan. Kalau saya tanya lagi mesti kena marah. Dia akan cakap saya ni tak sabar. Tak tahu ke dia tengah ikhtiarkan. Tapi saya tak tahulah sampai bila Casey. Terima kasih dari peminat MG12 berasal dari Johor, Nur Fatihah. Pendengar yang 897, terkisah yang pertama yang telah pun saya kabarkan agak panjang sedikit, tapi jalan ceritanya agak menarik. Pindah ke rumah yang baru, mungkin tidak melakukan perkara-perkara yang patutlah. Terpatut tu terpulang dan juga ada pada setiap individu lah. Yang penting sekali buatlah perkara-perkara yang patut dalam rumah yang baru didiami. Dan kawasan rumah estet perumahan beliau, katanya Nur Fatihah ni agak luas dan sunyi sebab rumah itu banyak rumah-rumah yang baru. Baik, dalam situasi Fatihah, walaupun waktu petang hari tetap dia rasa takut dan seram duduk dalam rumah sedemikian. Masya Allah. Baik, kita teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan MG12. Setiap kisah yang anda dengar hanyalah satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan.
MJ12 memangnya hanya satu hiburan. Berikut ini kisah daripada seorang pendengar. Yang ini daripada seorang pendengar, iaitu namanya Encik, okey, nama dia Ali. Ali kata pengalaman ini beliau kongsi sama ni, sebenarnya apabila beliau dalam perjalanan nak ke Genting Highland, dan dalam rancangan nak buat percutian di Genting Highland ni, sebenarnya nak pergi konvoi ya dengan adik-beradik lah, sebanyak 4 kenderaan, termasuk kenderaan beliau 4 kenderaan dengan anak isteri. Oleh kerana beliau ni pada saat-saat terakhir terpaksa ambil ganti tempat temannya yang ada masalah kecemasan. Jadi oleh kerana itu dia kena overtime. Dan dia berkongsi pengalaman ini, terpaksa beritahu pada yang lain lah, tak baik untuk mereka tunggu saya. Sebabnya niat di hati nak berangkat untuk ke Genting Highland sekitar pukul 2 petang hari Sabtu. Ya, pada 2 petang hari Sabtu. Saya dapat berita sebelum hari Sabtu pada hari Jumaat tentang satu kecelakaan yang berlaku. Jadi keesokan hari teman saya yang ditugaskan tidak boleh bekerja. Saya terpaksa overtime. Daripada balik pukul 12 tengah hari, saya kena balik pukul 8 malam. Overtime ya, sampai 8 jam sebelum pekerja lain masuk. Jadi oleh kerana itu teman saya ni pernah tolong saya bila saya susah. Saya pun tak bolehlah bising. Saya beritahu isteri yang lain pergi dulu ya. Jadi isteri saya naik kenderaan adik-beradik yang lain dan saya akan bersama dengan mereka nanti. Saya balik rumah Kisi sekitar 8 malam. Dah penat sangat. Jadi saya telefon isteri saya kata yang saya akan sampai lambat sedikit. Saya nak tidur lebih kurang dalam 2 jam. Kemudian saya nak bangun, mandi, siap-siap. Sekitar pukul 11 malam baru mungkin saya akan keluar, kata saya pada isteri. Jadi isteri saya okey lah. Isteri kata, isteri Abang Ali ni kata, baiklah abang pergilah tidur dulu. Sebabnya penat Kisi. 8 jam overtime. It's not a joke, katanya Abang Ali. Balik rumah, saya tidur. Memang betul 11 lebih malam saya keluar. Sampai dekat checkpoint. Beratur dan memasuki Johor dah nak dekat 12 tengah malam. Pengalaman saya memandu ni, sepanjang perjalanan saya memandu, saya belum berhenti lagi minyak saya masih penuh. Sebabnya saya isi di Johor Bahru. Kemudian saya pandu terus naik ke atas. Dan saya rasa minyak saya boleh sampai dekat Genting. Tapi saya kena berhenti juga untuk isi, takutnya nanti bila nak balik itu masalah. Jadi Ali katakan, sedang memandu ni, beberapa kali saya macam rasa dekat tempat duduk belakang kenderaan yang saya pandu, macam ada orang tengah duduk. Saya pandu dekat lorong, mula-mula lorong kanan. Kemudian saya masuk balik kiri. Bila ada kereta nak overtake, saya masuk kiri. Kalau tak ada, saya terus nak memecut, saya masuk lorong kanan. Tengah memandu, saya terus masuk lorong sebelah kiri. Lorong sebelah kiri. Tengah memandu ni, saya tengok dekat rear view mirror. Ada kenderaan lalu dekat dari belakang ni. Laju tu Kisi, laju dia pandu. Dan saya berada di lorong sebelah kiri dengan kelajuan 110 km sejam. 110 km sejam. Kereta yang sebelah kanan patutnya dipandu dengan laju. Tapi kereta dekat sebelah kanan saya ni, saya perasan kenapa pula kereta ni macam betul-betul selari dengan aku ni. Bila saya toleh, Kisi, saya pernah dengar orang ceritakan, tapi kali pertama saya nampak perkara ini berlaku. Saya tengok sebelah, either katanya kenderaan sebelah ni mungkin tingkapnya gelap, saya tak nampak, ataupun memang saya tak nampak seseorang dalam kenderaan yang sedang memandu kereta tersebut. Saya terus tengok depan, saya tak berani tau Kisi. Jadi kereta ni bergerak selari dengan saya sampai dekat belakang. Ada kenderaan high beam, beberapa kali high beam. Sebabnya sedang memandu laju, kereta ni terus memecut dan tinggalkan saya yang ternampak sesuatu.
Astagfirullah. Saya istighfar. Saya pandu sampai dekat kedai minyak. Saya berhenti seketika. Saya berhenti. Saya beli air. Saya isi minyak saya penuh balik. Kemudian saya duduk berbual dengan salah seorang pekerja di kedai minyak tu. Dan dia pun bercakap dengan saya. Seorang bang. Seorang dik nak pergi Genting Island ni. Family dah sampai kat sana. Berani abang pandu seorang-seorang Saya tanya pasal. Taklah, berani je lah. Lebuh raya ni gelap. Kadang-kadang nanti dengar-dengar tak nampak-nampak. Hati-hati je lah bang. Saya terkejut. Saya tanya dia, adik pernah kena ke? Taklah, saya tak pernah kena. Tapi biasalah bang, kerja kat kedai minyak ni, macam-macam orang masuk isi minyak. Ada yang tanya saya macam-macam. Ada satu pakcik ni, dia ceritakan dekat belakang tempat duduk bila tengah memandu, katanya nampak pontianak. Saya terkejut. Kau betul dik? Tak adalah, bukan saya cerita. Pakcik tu cerita kat saya. Habis? Apa lagi? Orang Pak Haji tu takutlah tengok cermin. Dia buka lah CD surah. Sambil tu mulut dia baca ikut surah tu. Abang, sebelum abang pergi, kadang-kadang abang kalau terasa belakang ada orang, macam ada orang, saya nasihatkan abang untuk bacalah sesuatu. Sebabnya kalau takut, nanti ketakutan abang tu akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Banyak kemalangan berlaku dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Sebabnya bila memandu tak dapat beri perhatian, kata budak tu kepada saya. Jadi saya tanya, kenapa ni? Katanya dari pengalaman dia jaga dekat kedai minyak, kadang-kala ada orang datang bercerita, bertanya. Kebanyakan dari mereka kalau sedang memandu, dekat belakang mesti dengar suara ataupun rasakan macam ada penumpang yang tak diundang ikut serta. Jadi hati-hatilah katanya. Cuba istighfar, baca surah untuk tenangkan diri. Casey bila saya dengar, takut juga. Masuk dalam kenderaan, saya terus putarkan CD surah-surah suci. Sepanjang perjalanan sampailah ke Genting Island. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ada kisah daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Di sini juga ada kisah daripada Kak Atin. Ini SMS saya terima, dikirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB jarak. Nama kisah anda dihantarkan ke talian 1460722346. Katanya Kak Atin, kisi kakak pun pernah terjadi macam Nur Fatihah tadi. Ini di rumah baru kakak di kawasan Bukit Batok. Banyak kali kisi cakap dengan suami suruh cari ustaz, datang rumah, tengok rumah. Sebabnya kakak ni yang duduk rumah. Kakak rumah suri rumah sepenuh masa. Duduk rumah 24 jam dari pagi sampai ke malam. Itu pun kalau suami bawa keluar, dapatlah peluang untuk keluar. Kalau tidak, mengemas, memasak, bersihkan rumah. Jadi pada awalnya bila pindah ke rumah Bukit Batok ni, rasa tak sedap tau. Kadang-kadang dekat dapur tengah masak, kata Kak Atin, nanti macam rasa ada orang lari tau. Daripada ruang tamu terus lari masuk ke dalam bilik. Jadi pusing lah, tengah masak pusing. Dan beberapa kali tu terperanjat kakak. Dan sampaikan kakak jalan menjenguk, tapi tak nampak orang. Dan ada sekali tu kakak ingat lagi, waktu tu sekitar 8 lebih malam, suami kakak belum balik kerja. Dan katanya di sini kakak tengah angkat baju pakaian lah di jemuran. Yang tadi dah diangkat tu letak tepi, dan cuma belum lipat. Habis semua buat kerja rumah, kakak lipat baju, tengah angkat baju, lalu depan bilik anak. Anak pun tak ada rumah, keluar. Lalu depan bilik anak gadis kakak ni, tengah angkat baju, kiri kanan tangan pegang ni. Lalu depan sekali terpandang bilik anak. Sekali pandang saja tengok terus tengok depan macam Kisi, kakak rasa macam dekat bawah katil nampak ada orang tengah baring. Dan suruh suami kata nanti. Dan betul Kisi, kadang-kadang suami ni tak faham perasaan seorang wanita ni, khususnya seorang isteri. Tanya, bang dah cari ustaz bang, nantilah, saya kan sibuk, saya nanti ikhtiarkanlah. Sampaikan kita dah tinggal rumah tu berbulan, kakak kena ganggu Kisi. Sampaikan, katanya Kak Atin, pada suatu hari
bila anak kesayangannya lah, itu anak kakak lah, satu-satunya anak dalam keluarga, anak perempuan kakak. Kakak dengan suami tengah tidur dalam bilik, ketuk pintu. Waktu tu ingat lagi hari hujan lebat sangat-sangat. Mak, Mak, Mak. Siapa tu? Anak awak lah. Kakak bangun buka pintu. Tanya, kenapa dengan kau ni? Mak, nak tidur bilik sini boleh tak, Mak? Hafsal ni. Bapak dia pun bangun. Bapak dia biasalah anak kesayangan. Kenapa ni anak ayah? Ya, nak tidur dalam bilik ni boleh tak? Kenapa? Izzah takut. Izzah takut. Takut apa? Tadi dalam bilik nampak macam ada... Dah. Tidur. Casey, belum sempat dicakap, suami suruh tidur dalam bilik lah. Jadi saya pun tolonglah dia pergi masuk bilik nak ambil tilam. Anak belum habis cerita kan. Katanya, akak kita ni, kakak datang sampai bilik anak, tolak pintu bilik. Ya Allah, Casey, bawa katil, Casey. Kakak patah balik. Izzah, temankan ibu sekejap. Takutlah. Temankan ibu kejap. Dia bangun, dia pergi dekat kakak. Jalan sama-sama, Casey. Bawa katil, Takutlah, Bu. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masuk dalam, ambil bantal, tarik tilam, pergi bilik. 2 hari kemudian, suami panggil ustaz. Kalau tak terkena anak kesayangan, kakak rasa sampai kakak mati keras pun suami tak panggil. Terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih bagi anda yang sedang setia bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan lebih banyak kisah ingin saya ketengahkan, anda boleh telefon saya di 669-11897. Dan peringatanlah bagi yang nak hubungi saya. Yang pertama sekali ini sila matikan suara radio anda kalau nak bercerita. Takut nanti anda terganggu. Bila nak bercerita tu suara background keluar lambat, anda tersekat-sekat bercerita. Ataupun kalau dalam anda nak bercerita tu ada orang nak dengar, mungkin isteri anda sedang mendengar anda nak bercerita, nak matikan radio, tak baik pula kan. Jadi jauhkan diri anda dari radio supaya anda tidak terganggu lah bila berkongsi pengalaman. Kisah tu biar ringkas, biar ringkas dan padat. Dan suara tu jangan berbisik-bisik lah. Kalau boleh suara tu agak lantang sedikit, jadi kita faham dengan apa yang nak disampaikan. Terima kasih bagi anda sedang berada di Facebook. Awal tadi kisah macam-macam kisah Kak Atin, kisah Nur Fatihah, kisah Kak Atin tu Jadi kalau selagi anak kesayangan suami itu tak terkena gangguan, saya rasa kata Kak Atin dia mati keras kat dalam rumah. Dahsyat betul lah tolonglah janganlah jadikan kita dalam golongan-golongan suami-suami yang ambil sambil lewa ni jauhkanlah terima kasih pada yang ada di Facebook antaranya Bob Rock Petai. Nama dia Bob Rock Petai ini rock Melayu ni Petai Nur Rehan, terima kasih. Muhammad Nur Abdillah, terima kasih. Stingkon Tul Wongi, terima kasih. Siapa lagi? Syafi Said, Nasri Muhayyad Jasman, aku anak Said lagi yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12 di Facebook DJ Casey. Ada yang kata dari Segamat Johor Casey Biasram, daripada Nur Hasri Nizam, terima kasih. Ada juga rakan-rakan kita Amirul Amin, setiap malam dengar tak seram pun, katanya baguslah jangan biar cakap tak seram pada diri sendiri tak apa tapi jangan bongkak dan megah diri siapa lagi sedang bersama dengan kami? Yang ini Zura Ebeli, Junaidi Yusuf Zaidi, Chill Leha, katanya I like MJ12 tapi bila dengar suara seram DJ KC je lah. Kalau DJ lain terus saya yang gitu masing-masing ada keistimewaan cara-cara tersendiri Chill Leha. Okey, itu rakan-rakan di Facebook Ria ataupun Facebook DJ KC. Dan yang lain cuba tembusi sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nasita. Nasita, panggilan dari mana ni? Dari Tampines. Oh, di Tampines.
Jadi pengalaman Nasita ni tentang apa ni? Dalam rumah kena gangguan ke macam Kak Atin tadi? Tapi bukan saya, tadi cucu saya. Oh, cucu anda. Berapa tahun usianya? 5 tahun. Dan bila dia kena ganggu tu, macam mana awak tahu yang dia kena ganggu? Apa dia cakap? Silakan. Itu dalam tengah hari dia tengah menonton TV lah. Tapi bila dia pakai, saya dekat dapur tengah masak. Dia pakai, saya pun keluar lah. Saya tanya dia kenapa? Nenek, you see nenek, kata. Ada maram ni. Siapa marah? Dia kata dia tunjuk lah. Dia ruang tamu lah. Habis, jadi saya dengan menantu saya tanya, siapa? Dia kata kata kita tak nampak. Habis saya, menantu saya cakap, dia kata, mak, so dia berdiri belum rumah dia. Dia kata, dah lah, tak ada apa-apa lah yang dia bilang. Jadi, menantu saya tanya dengan dia lah. Dia kata, siapa? Kata dia. Dia kata ada perempuan, kata dia, dah tua. Tengoklah dia pakai baju putih, kotor, bau, kata dia. Dia marah ni, kata dia. Dia marah. Kata, marah macam mana? Diam, kata dia. Habis dia nangis-nangis. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya terpaksa pujuk lah. Tak nak macam takut sangat depan menantu, depan cucu kan. Tak adalah, tak apalah. Nanti nenek book dia nanti dah. Habis bila saya nak pergi kerja, malam tu dia cakap, nenek, you don't want work kan? Kata, Najun takut, kata dia. Tak ada. Jadi bila setiap malam saya nak pergi kerja je, dia tak nak tidur. Saya terpaksa hantar dia kat rumah adik ipar saya lah. Jadi dia tengok adik ipar saya lah. Kata terang lah. Jadi saya bila petang aja, saya buka radio lah. Macam tak nak kasih dia takut kan. Dia tak nak masuk bilik anak saya, bilik mak dia lah. Dia kata dia takut. Habis saya tanya dia mana, kata dia. Dia kata tu kat bilik ibu, kata dia. Saya bilang tak ada apa-apa, jangan cakap. Jangan takut, saya bilang. Nanti nenek book dia nanti. Jadi setelah tu macam mana keadaannya? Dah kembali baik? Sampai sekarang dia masih lagi takut-takut lagi. Bila saya nak pergi kerja je, dia nangis. Lepas tu saya nak personal, saya dah keluar. Dia nak pergi kerja je, saya nangis. Habis saya cakap dengan anak saya yang umur 1 tu. Saya kata dah, nak dekat maghrib je, radio buka. Biar dia dengar bang, buka CD lah. Saya bilang, biar dia dengar orang mengaji kan. Jadi sampai sekarang, kalau rumah adik saya ada, anak saya yang kecil ada, baru dia nak. Kalau tak pun, nanti dia nangis, dia tak nak. Tuduh saya, dia takut. Jadi saya terpaksa panggil adik saya, teman dia kan, waktu saya pergi kerja kan. Kalau tak ada orang, baru saya tinggalkan rumah adik ipar saya lah. Terima kasih ya. Harap-harap cucu anda tu dah tak takut lagi lah ya. 5 tahun usianya 5 tahun. Terima kasih ya. Sama. Kembali. Itu dia seorang nenek yang khawatir tentang cucunya yang boleh nampak. Katanya nampak mumuk-mumuk, seram-seram, bau busuk. Okey, saudara silakan boleh berkongsi pengalaman anda di 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Jeffy. Hai, siapa bercakap ni? Kak Ida. Kak Ida, panggilan dari mana ni? Panggilan daripada Boon Lay Drive, Rumah Baru. Boon Lay Drive. Rumah Baru. Rumah Baru. Ni dah berapa lama duduk rumah ni? Baru 3 bulan. 3 bulan. Jadi sebelum biasalah rumah-rumah baru ni kita kata orang ni belum biasalah belum lagi ni di flat depan ni baru siap. Ini lagi tingkat rumah. Tadinya cuma neighbor ada 2 je. Depan kosong, sebelah kosong, sana kosong. Tingkat 15. Jadi bila baru pindah tu ada tak perasaan-perasaan macam ternampak tak ada perasaan. Baru pindah tengah belum siap lagi dah bawa cucu 2 orang tidur kat sini. Jadi kisah belum siap lagi. Kisah yang nak disampaikan tentang apa ni? Ni kisah cucu saya juga ni, 7 tahun. Silakan. Cucu saya dah siap. Teruskan kisah. Ni kisah cucu saya juga sama lah ni. Dia pun penampak benda selalu ikut dia daripada dia sekolah dia satu. Dia kalau sekolah nanti kat sekolah selalu kata benda tu dekat belakang dia. Macam benda tu selalu dia kata nanti tanya dia. Tanya dia perempuan ke lelaki, kata perempuan mama. Dia panggil kat dia mama. Perempuan dah mama, kuku dia panjang, rambut dia hitam, mata dia merah. Dia nak peluk kakak. Dia panggil dia kakak. Nanti kakak cakap macam mana dia cepat tangan dia, jangan kacau pasal nak sekolah, pergi balik nanti jumpa kat rumah. Jadi dekat rumah pun sama. Dia selalu masalah dia duduk, masalah dia tengah belajar seorang-seorang. Kalau macam dia tengah duduk, nanti dia pekik. Nanti kalau Kak Lisa dekat dapur, keluar tau, lari dia cepat keluar tanya dia. Cakap dengan dia kat mana? Dia kata dekat sini mama. Saya cakap jangan kacau, jangan bagi. Jadi tengok keadaan dia macam itu, panggil ustaz Ustaz dekat rumah. Saya cakap benda ni macam dia balik sekolah, benda tu ikut dia tau.
benda tu ikut dia. Jadi sampai dia pergi sekolah, dia tak nak pergi toilet, dia kencing, dia pakai pampers tau. Dia tak nak pergi toilet, dia tak nak pergi. Dia cakap, dia kata mama dekat bilik air tu ada sama mama kat sekolah, kat bilik air dekat cermin. Kau cuci muka nanti dia keluar muka dekat cermin. Perempuan tu muka dia masa dia merah semua. Dia nampak, kadang-kadang tanya dia nampak masa rambut dia panjang mama dia. Jadi saya kat dia lalu bilang dengan cikgu dia kan, cikgu ni mana percaya kan, kalau anak murid kasi dia seorang kelas cakap dengan cikgu lah. Sampai dia pergi sekolah, dia pakai pampers, cikgu dia tak nak pergi sekolah, dia takut. Kalau dia tak nak pergi sekolah, dia baru sekolah kan, baru dia satu. Cakap dengan cikgu dia, cakap tolong lah kalau anak murid pergi sekolah, macam 2 orang ke cikgu perempuan hantar kan. Kadang-kadang benda tu selalu ikut dia. Dan dia panggilkan ustaz datang rumah, dia cakap dia, ustaz dia cakap benda tu daripada luar ikut dia. Memang perempuan lah tu, itu ikut macam kundianak lah. Ikut dia, mama. Yang dia cakap tu lah, kuku banyak, mata merah, rambut tu panjang. Ikut lah, macam mesti. Jadi sering kalau macam dia nak tidur je kan, nanti dia hafal. Ustaz tu ajar dia baca kan. Dia hafal, ajarkan dia baca. Dia baca ayat kursi, dia baca doa tidur. Nanti dia tidur, lepas dia minum air putih satu cawan gelas. Dia selawat. Jadi kadang-kadang kat rumah dia tu ada mama kat bilik. Nanti kalau Kak Ijah masuk bilik, macam berurumu berdiri yang rumah baru ni, berdiri atau berurumu. Kalau cakap pergi bilik, saya cakap pergi jangan kacau. Menanda pergi jangan kacau. Kau pergi jauh-jauh. Jadi tiap-tiap maghrib bukakan limbang, bukakan dia Yasin kat rumah. InsyaAllah kita tak ada apa-apa. Sampai hari ni dia dah tak ada apa. Benda tu dah tak dekat dengan dia lah. Sebab dulu rambut dia panjang kan. Rambut anak cucu anak dia panjang. Rambut dia memang tak pernah potong. Habis potongkan sampai kat atas bahu. Agak suka lepas balik sekolah kan, nanti cucikan rambut dia rebang kan. Dia ingat kawan dia kan. Dia suka. Jadi sekarang dah lah Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang dia tahu rumah baru gini macam dia tinggal rumah baru ni memang sunyi lah. Sini sunyi kasi. Boleh lagi rumah baru ni belum ada orang, belum banyak orang. Kalau dia tinggal sini pun label pun memang baru masuk rumah ni memang agak macam kesuruhan tu memang ada lah. Tapi lepas tu bawa cucu dia tidur, tengok diorang ada apa-apa tak, insyaAllah tak ada apa-apa. Jadi sampai sekarang sini pun belum ada orang. Baru cuma 2 ni bertingkat 15 atas ni kan. Tak ada orang sangat je. Kadang dengar kat luar, kadang tong sampah kat luar kan. Rumah baru tong sampah tak dekat dalam, kat luar. Nanti sekarang nak buang sampah tunggu besok pagi. Ikat betul-betul pergi berkumpul. Tak nak keluar. Nanti keluar lain nak dibuang lain tunggu kat luar. Terperanjat kat situ Bukan terperanjat. Nanti dia kata buang sampah. Tak payah. Jadi tunggu besok suami pergi pukul 6 pagi nanti. Sama-sama nak keluar. Dia buat sampah tu dia buang di luar. Dia tak bercakap dengan cucu jangan buang kat bawah. Taruh kat plastik sebab sunyi ke sini. Naik lift pun gerung ni. Tak ada orang, belum ada orang sini. Tapi baru Kak Ijah tinggal sini. Tapi yang penting rumah baru untuk beraya lah. Alhamdulillah kisi rumah baru raya. Jadi tak taruh orang buka klip. Terima kasih ya. Jadi rumah Melayu kat sini dalam sendiri. Selamat bersahur nanti ya. Terima kasih. Selamat sikit. Selamat malam kisi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga pada anda. InsyaAllah terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik saudara, itulah kisah antara yang diketengahkan. Hari ini macam jadi tempat isteri buat aduan. Ada satu lagi kiriman saya terima ni katanya daripada Shima. Kata Casey tentang suami ni yang kadang-kadang ambil sambil lewat. Memang betul, suami saya pun macam tu Casey. Sampailah sesuatu berlaku pada dirinya, baru dia start tergupur gapa. Ini berlaku apabila saya kata pada suami lah, sebenarnya dah duduk rumah ni dah lama, dah 10 tahun duduk rumah ni. Tapi setelah jiran sebelah meninggal dunia ni, seorang makcik ni meninggal dunia, adalah sesuatu yang berlaku yang akan saya ceritakan pada anda sekejap lagi. Kejap-kejap dah buah panjang ni. Lebih setengah jam saya bercerita. Jadi saya akan kembali kisah Shima duduk rumah ni dah 10 tahun, tak pernah ada apa-apa yang menakutkan beliau lah. Sampaikan satu waktu ni di mana jiran sebelah, ibu pada jiran sebelah ni meninggal dunia, dan barulah mula perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam rumah yang didiami oleh Shima dan suaminya. Jadi bila beritahu suami tak ambil kisah, sampailah terkena sesuatu, baru padan mukaku. Akan saya kongsi kisah Shima dan suaminya sebentar nanti. Anda terus bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 Pendengar 897. Yang ini pengalaman yang diketengahkan. Jadi diceritakan oleh pendengar kita bernama Kak Shima. Kak Shima kata duduk rumah ni 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ni tak pernah pun terkena gangguan. Dan setelah ibu kepada jiran sebelah meninggal dunia, Casey,
Kakak sebenarnya terkena beberapa gangguan penampakan dan terdengar. Tapi pernah bilang dan beritahu suami macam buat dak lah. Yalah, sebab duduk rumah ni 10 tahun tak pernah kakak aduan ataupun buat komplain. Tapi sampai terkena pada suami, barulah dia bertindak, Kisi. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Yang diceritakan oleh Kak Shima kita, anda bayangkan jiran sebelah ibunya ni sememangnya sebelum dia meninggal dunia, dia pun dah macam tidak waras lagi lah, ya, katanya Kak Shima. Dia gunakan perkataan lain, Saya tukar beralas sikit lah, nanti tersinggung pula jiran tu, ya. Katanya tidak waras. Dan kadang-kadang pada waktu malam ni dia suka sangat bersiul tu. Dan kakak hairan sebenarnya anak-anaknya ni tidak macam marah pada mak beliau lah, arwah ibunya. Dan kenapa agaknya dia suka bersiul ni. Jadi apa yang berlaku, pendengar Ria 897, kisah yang diketengahkan ini, katanya Kak Shima, bila ibunya bersiul, kadang-kadang kakak berada dekat dalam bilik, terdengar bunyi sayu lah tak kuat. Sebabnya bilik ibu jiran sebelah ni berdekatan dengan koridor. Bilik kakak di sebelah belakang. Jadi bila kakak kadang-kadang keluar dan nak dengar, dan bila terdengar tu kakak keluar, dalam hati cakap, apalah orang tua ni waktu-waktu macam ni malam-malam hari suka bersiul. Anak-anaknya tak marah ke? Casey, kakak pernah tanya seseorang kalau bersiul tu tak baik, kerana itu adalah mainan lagu syaitan. Dan kita bersiul tu kita memanggil, mengundang sebenarnya. Jadi bila dia dah bersiul, baru kakak faham tu, Casey. Baru kakak faham. Sebenarnya setiap kali dia bersiul, dia tak cakap, dia diam. Dia akan bersiul untuk beberapa waktu, dia berhenti. Bila dia berhenti, baru dia cakap. Nanti dia kata, aku panggil kau, kau tak datang-datang. Lama betul aku panggil kau. Dengan suaranya yang serak-serak basah tau, Kisi. Kisi kalau dengar suaranya, Kisi akan rasa seram. Sebab orangnya, suaranya memang menyeramkan. Nanti dia akan cakap, aku panggil kau, kau tak datang. Dari tadi aku panggil kau. Dan begitulah, beberapa hari kemudian, macam itulah yang berlaku. Dia akan bersiul dan makhluk apa benda pun akan datang. Tapi kakak tak nampak lah, cuba dengar suara. Dan kadang-kadang bila kakak berada dekat luar rumah ni, dah malam nak tidur ni, selipar depan rumah ni kadang bersipar. Jadi nak susun balik lah, masuk dalam lemari. Dan baru nak keluar ni, nanti dia akan cakap pada sesuatu dan pada seseorang, tak tahulah, kakak tak nampak. Jadi dipendekkan cerita, setelah dia meninggal dunia, ya, kakak dalam rumah. Dan kakak ni, walaupun dia dah meninggal, tapi kadang-kala ada waktunya akan dengar bunyi orang bersiul. Yang menakutkan, bunyi bersiul tu bukan datang dari luar, tapi dalam rumah kakak. Dalam rumah, Kisi, bunyi orang bersiul. Siapa yang tak takut? Pernah beritahu suami, cakap dengan suami tentang terdengar bunyi orang bersiul. Dan suami hanya katakan, alah ni, awak ni terbawa-bawa sangat lah. Kan makcik tu dah meninggal, katanya suami. Tak apa, diam. Dan kemudian beberapa hari perkara yang sama berlaku. Sampaikan pada suatu hari ni, kakak sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba kakak nampak ada orang lalu tau depan rumah kakak. Orang lalu, kakak tak perasan siapa, tapi orang ni lalu. Dan kemudian tingkap rumah kakak ni, kakak bukalah bila tengah duduk menonton TV. Suami kakak dalam bilik, dah nak masuk tidur dah. Kakak sedang menonton TV, ada orang lalu. Dan daripada ini, kakak ni cuba, Kak Shima ni cuba kita bayangkan, kakak tengah duduk dekat sofa, depan TV, belakang TV tu adalah tingkap ruang tamu. Orang lalu depan pintu nampak, lalu dekat tingkap tu nampak sebab tingkap terbuka. Bila lalu, dia berhenti, kakak nampak tau, dia berhenti dekat belakang, betul-betul belakang TV. Kemudian kakak dengar dia bersiul. Kisi, kakak dengar tau, dia bersiul. Kakak perhatikan, kakak jenguk, kakak tengok dia. Dia nampak, kakak ternampak dia kan. Sebabnya tingkap kakak tidak tutup dengan rapat. Kakak tenung dekat dia, dia nampak kakak tenung dia. Dia terus lari, Kisi. Kakak sampai bangun, keluar, buka pintu, nampak dia lari tau sampai ujung. Kemudian kakak beritahu suami, suami masih tak percaya. Rupa-rupanya orang yang datang tu, yang bersiul tu, dia adalah seorang jiran yang tinggal di tingkat 3 blok rumah kakak. Dan dia juga dikenali sebagai tukang obat. Bila dia datang bersiul, kakak rasa lah, Kisi, mungkin dia nak panggil Corin, nenek yang dah meninggal ni. Tak,
tak terperanjat ke Kisi, katanya Kak Shima. Dan bila beritahu suami masih tak percaya. Sampaikan pada suatu hari, kakak keluar, pergi ke kedai nak beli sabun cuci baju. Suami balik kerja. Sampai rumah dalam 7:30 malam, kakak dekat luar. Masuk dalam, buka pintu, suami buka sepatu. Nampak kakak masuk dapur. Suami pun terus masuk bilik ambil tualah nak mandi. Jadi suami berbual, masak apa hari ni? Tak ada orang jawab. Suami ambil tualah, jalan pergi dapur. Masuk dekat tandas dapur, tengok tandas dapur gelap dan rumah tak ada orang. Suami kata dia keluar dari dapur, masuk bilik 1, bilik 2, buka pintu depan, tengok tak ada orang. Kemudian dia terperanjat tahu. Mana ni kakak? Kebetulan beberapa saat kakak beri salam. Assalamualaikum. Dia terkejut. Waalaikumsalam. Awak pergi mana? Saya pergi kedai beli sabun. Sabun basuh baju dah habis. Suami terdiam. Kemudian suami baru beritahu kakak. Dia tanya, tu hari awak dia suruh saya panggil ustaz kan? Berapa bulan bang? Saya tahu, saya ni busy. Kakak diam. Abang dah terkena Dia diam. Awak ni meripik lah. Kemudian bila malam nak tidur, dia pun cakap, tadi abang balik, abang ingat engkau kat rumah. Abang nampak kau masuk dapur, ambil tuala berbual dengan kau. Rumah tak ada orang. Ya Allah, Kesi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi kisah Kak Shima. Terima kasih pada Kak Shima dan juga pada anda yang telah pun menderma awal tadi ya. Terima kasih. Dalam masa lebih kurang 5 minit dalam masa 5 minit kita berjaya mengumpul 1,000, kalau tak silap saya $1,100, $1,120. Mengikut kiraan tadilah. Terima kasih pada yang telah pun menderma. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik, kita terus ke hujung talian. Silakan 669-11897. Ini daripada Encik kiriman daripada siapa ni? Daripada Razman katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Razman. Saya nak ketengahkan satu peristiwa. Saya dengan isteri tengah berjalan dekat pantai East Coast. Lepas makan tu ingatkan nak ambil angin laut. Waktu tu 10:30 malam. Tengah berjalan Kisi, tiba-tiba isteri kata, bang balik bang. Kenapa pula ni? Dia pula yang semangat nak berjalan, dia suruh balik. Dalam kereta isteri kata dekat atas pokok dia nampak ada seperti ada kain putih tau. Dan kain putih tak apalah, mungkin boleh jadi layang-layang, mungkin boleh jadi baju, tent kemah ke yang tersangkut. Tapi yang buat isteri terperanjat bila dia nampak kain putih tu seperti susuk tubuh sesuatu. Dan benda tu pusing tengok isteri saya. Isteri saya terus pandang lain dan terus suruh saya pulang. Sampai rumah terperanjat Kisi. Dalam kereta terperanjat Kisi. Isteri ceritakan macam tu Dan saya pun nak balik pun takutlah dia ikut. Saya kata pada isteri, kita singgah-singgah kejap lah. Isteri pun faham Itulah pengalaman peristiwa saya. Baik, yang ini Bukit Panjang hujan Kisi. Oh iya ke? Waktu jauh hujan macam ini dengar cerita seram seronok lah, kata Rohana. Terima kasih Rohana Selamat malam Kisi. Bila bulan puasa teringat peristiwa diganggu di penjara di penjara jin awan pada tahun 90-an. Oh, bukan jin Jalan di Bishop Hand tu, Jalan Awan di tahun 90-an. Suasana jadi kelakar sebab siang kita akan ketawa, kikik-kikik, berbual pasal malam semalam, kerana bila waktu malam semua akan suspend dan akan tidur macam sardin. Dan bila seorang kena sampuk, yang lain akan terpekik, terlompat dah macam pattern yang ada Kisi. Hihihi, katanya Din Semput Ini daripada, silakan hubungi saya. Daripada siapa ni? Ika katanya, Kisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebelakangan ini saya sering kali mimpi ada perempuan hitam dalam tidur saya datang untuk hulurkan saya bungkusan. Dan beberapa kali saya pegang bungkusan tu tapi tak ambil, cuma pegang dan saya akan terbangun. Boleh tanya tak pendengar-pendengar apakah mungkin maksud mimpi saya itu, katanya Ika. Terima kasih. Dan untuk pengetahuan Kisi, saya ni baru sahaja pulih daripada okeylah, saya baru saja pulih daripada perbuatan orang lah Ada orang
hantar sesuatu secara halus dan beliau telah pun dirawat dan baru saja pulih. Jadi setelah itu datangnya mimpi inilah beberapa kali wanita yang hitam akan datang mengulurkan bungkusan. Ika tak ambil, cuma sentuh bungkusan tu dan kemudian akan terbangun dari tidur. Apakah mungkin tanya beliau kepada anda yang arif inilah muslihat di sebalik mimpi tersebut. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Hello. Hai, siapa tu? Hello, KC dengar? Dengar. Siapa tu? Syika sini. Syika, panggilan dari mana ni? Dari Clementi. Kisahnya tentang apa, silakan. Ni few months ago. Dalam mungkin 2 bulan yang lalu lah, sebelum puasa juga. Ni Fika ada kenduri dengan tunang Fika dan adik lah. Adik Fika ikut sekali. So bila dah sampai kat tempat kenduri tu kan, dia adalah kenduri orang tu adalah kawan kepada tunang Fika lah. Daripada mulanya Fika cakap dengan tunang Fika yang Fika tak nak pergi sebab rasa lain sangat tau. Jadi Fika ada bawa adik kecil lah. Dia cakap dia nak pergi, dia nak ikut tunang Fika. Jadi dia nak Fika pergi. Jadi Fika pergi. Kita pergi dengan dia orang together. Dia lepas tu kita baca. Lepas orangnya dah sampai, orang ni tukar baca tu dah sampai. Dan rasa macam lain macam lah. Pada malam tu lah, lepas maghrib tu rasa macam lain sangat tak kisi. Dan lepas tu senang Fika pun baca lah. Fika pun rasa awak rasa tak apa yang saya rasa. Saya cakap gitu kat senang Fika. Dan lepas tu dia cakap tak ada apa-apa pun. Lepas tu adik Fika pun rasa tau. Adik Fika cakap kakak rasa macam takut gitu je itu. Cakap diam, cakap itu. Habis lepas tu habis orang yang tukang baca tu gizi. Normally kalau Fika pergi kenduri mana-mana, Fika tak rasa orang tu baca kuat lama tau. Tapi ni dah masuk macam 1.5 jam lah, dekat 2 jam juga. Dia baca. Dan kita rasa macam lain macam tau. Dan tiba-tiba dalam few minit gitu, ada perempuan pekik kat dapur. Ada perempuan apa? Satu orang perempuan tu pekik kat dapur tau. Dan bila dia pekik tu, dia cakap rasa macam kenapa ni? Tapi lepas tu adik dia cuba cakap, kak, kenapa kakak tu pekik? Dia cakap lah dengan dia, mungkin kakak tu sakit. Dan lepas tu kata one of the pakcik tu cakap lah, peluk adiknya, peluk. Habis Fika cakap lah, okay. Lepas tu kebetulan pula kita pula tengah duduk betul-betul sebelah pintu tau JC. Habis rasa seram sejuk tu masih macam takut sangat tau. Habis dia pekik, dia cakap dia suruh kita stop, jangan baca sebab dia panas lah apalah gini gitu. Dan kita macam takut sangat tau. Habis dia masuk. Dia orang yang angkat masuk, bawa pergi bilik. Dan bilik dia betul-betul bertentangan kat Fika tau. Katil dia. Dan lepas tu dia tengok kita, dia tengok Fika dan adik Fika tau. Lepas tu cara renungan dia tu tajam sangat. Dan pakcik tu tanya dia lah kenapa renungan dia tu kepada Fika je. Lepas tu dia macam tak cakap apa-apa. So dia macam renung je. Lepas tu diorang suruh Fika pergi tepi lah, takut apa-apa lah. Adik Fika dah takut tau. Dia dah mula nak nangis. Dan orang tu dah macam perempuan tu macam diam, merenung kat satu tempat. Dan sampai gitu Tunang Fika pun cakap lah, apa kata kita lepas ni kita balik lah. Dan Fika cakap okey lah, boleh lah. Lepas tu kita kasih duit sikit kepada ibu dan bapa dia kan. Dan lepas tu kita balik lah. Kita rasa macam takut sangat. Tapi sebelum kita balik tu ada juga pakcik tu cakap kalau boleh tu balik cuci kaki, sembahyang dulu ke apa ke, ambil wuduk ke apa kan. Lepas tu baru tidur lah.
Dia takut benda-benda macam ikut kita balik. Itu je lah Kisi. Terima kasih Fika ya. Terima kasih. Kembali. Baik, itu dia kisah daripada rakan kita terkena gangguan. Dan kita teruskan. Ada yang kata di sini, Fitra Iman kata kalau mimpi macam tu yang dikongsi sama oleh pendengar kita, itu tandanya nak dapat saka. Jadi bagaimana agaknya dengan pendapat pandangan anda? Pertanyaan daripada seorang pendengar. Beliau ni sebenarnya baru saja pulih daripada dibuat orang lah. Jadi baru saja pulih dan kebelakangan itu pula katanya seringkali mimpi ada perempuan hitam datang dalam mimpinya menghulurkan bungkusan dan beliau tak ambil, cuma sentuh bungkusan tu dan lazimnya dia akan terbangun dari tidur. Apakah kata anda? Baik, kita terus dengan kisah anda. Selepas ini anda jangan ke mana-mana. Rakan mendengar Ria 897. Ingat, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Mungkin seorang atau dua orang lagi pemanggil di ujung talian. Silakan 66911897. Baik, di sini ada beberapa pendapat pandangan, antaranya daripada Muhammad Suhirmi Syafarizal ya. Kata beliau, Ika jangan ambil bungkusan itu, bahaya kalau boleh dikatakan orang hitam tu adalah lembaga hitam, sebab bungkusan itu ada mentera rasmi untuk menjadi teman seumur hidup. Dan beliau kata juga, senang cerita saka yang tidak bertuan, sebab saya pun ada kawan yang pernah terkena macam tu. Okey, terima kasih. Yang ini pula daripada Pakcik Skudai. Orang kata kalau mimpi bungkusan selalunya perjanjian syaitan, kalau boleh jangan ambil, macam perjanjian gitulah. Kiriman daripada Pakcik Skudai. Okey, yang ini kiriman daripada Obek Mardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Obek tertarik dengan pertanyaan seorang pendengar awal tadi tentang dia ni sebenarnya baru pulih dari satu perubatan yang dibuat orang dan terkena pula mimpi perempuan hitam datang dengan membawa bungkusan. Sebenarnya memang senang. Apa yang saya nak cakapkan, kalau seseorang itu tidak kuat imannya, maksudnya tidak solat, kata ni Obek Mardi yang berikan pendapat pandangan. Kalau seseorang itu tidak solat, 5 waktu terbengkalai, jangan cakaplah yang lain-lainnya pun tidak dibuat dengan baik, mungkin makanan-makanan benda yang tak dijaga dan sebagainya, pendek kata tidak menjadi seorang Muslim yang sejati, maka dalam mimpi susah nak kawal untuk tak nak atau nak ambil. Betul. Sebabnya dalam mimpi yang kawal tu adalah iman, kekuatan iman. Kadang-kala kita terpaksa tak ambil oleh kerana kita ni goyang, tiang tidak kuat. Yang kedua, mungkin dia pegang saja tak diambil, sebabnya dia kata dia baru saja habis berubat. Bila baru saja habis berubat, lazimnya dalam tubuh aura tu masih lagi kuat. Darah putih tu masih kuat, dalam pendinding tu masih ada lagi, belum lagi lusut. Perlahan-lahan pendinding tu akan hilang dan barulah datang masalah baru di mana cycle dibuat orang akan bermula lagi, katanya Obek Mardi. Hendaklah jumpa pakai yang sama dan ceritakan perkara yang sebenar. Sementara itu, solat tu penting. Bulan Ramadan ni kan, kalau boleh tarawih lah sekali untuk menjadi pendinding bila tidur. Sebabnya saya cakap terus terang, kalau kita tidak mempunyai tiang agama yang kuat, solat kita pun terbengkalai. Dalam mimpi, kalau dia datang kasih barang, kita tak boleh cakap tidak, sebabnya kita tak boleh kawal. Jadi hendaklah kita melakukan apa yang patut. Terima kasih dari Obek Mardi. Itu dia kata-kata Obek Mardi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Ria 897, kita akan terus dengan satu lagi kisah sebelum saya akhiri tugas saya. Ini kisah yang ringkas. Baik, ke ujung talian, silakan. Siapa di ujung talian? Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Joey. Joey, panggilan dari mana Joey? Saya kat Changi sekarang. Oh, okey. Dan pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, ni pengalaman tentang mimpi saya. Aha. Okey, ni jadi waktu tu umur saya baru dalam 14 tahun.
Okey, saya mimpi saya sedang berjalan. Ada orang datang jumpa nak kasih saya benda. Dalam bungkusan lah, satu bungkusan itu. Nak kasih benda, tapi saya tak ambil. Saya tanya dia, kau siapa? Dia cakap, kau ambil, kasih kau. Benda ni baik, boleh jaga kau. Tapi yang kasih tu dia, apa? Pakcik ke, makcik ke, macam mana? suara lelaki tapi dia tutup muka dengan kain batik lepas. Okey, Jadi saya cakap dengan dia, aku boleh ambil tapi kau tunjuk aku muka kau. Dia tak nak juga. Tapi bila saya dapat rentap kain batik tu daripada kepala dia kan, tengkorak lagi. Wah, kemudian apa yang berlaku tu? Jadi dia cakap dengan saya, saya ingat lagi kata-kata dia, kalau nampak muka aku kan dah puas hati kan, kau ambil lah. Saya tanya lagi, ni benda apa? Tak ada, kau ambil. Saya dalam mimpi saya tu, saya tenang tangan dia. Jatuh satu macam patung Buddha. Jadi bila benda tu jatuh, saya sedar. Saya besoknya saya tanya pada kawan, pada arwah bapak saya. Kawan arwah bapak. Tanya kawan arwah bapak, kata dia, nasib baik kau tak ambil, pasal apa benda ni akan membuat kau jadi songsam. Itulah pengalaman saya. Jadi kalau tadi tentang perempuan tadi tu kan, apa yang tadi saya bincang dengan salah seorang kawan saya ni, ada kemungkinan juga orang yang buat dia ni tak berpuas hati. Sebab tukang ubat tu dapat blok dia lah, dia penyakit blok kan. Jadi orang ni akan cuba hantar barang lagi supaya dia, apa yang dihajati tu macam nak condemn dia, kasih dia jatuh, kasih dia mati apa, orang ni akan cuba juga. Dahsyat tu lah. Itu yang rabak tu. Okey, Casey, terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat ya. Terima kasih, selamat bersahur juga. Terima kasih. Baik saudara, terima kasih saya ucapkan pada anda semua yang sedang bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 mula-mula MJ12 bermula dengan 1 jam. Kemudian ramai kata tak cukup Casey, 2 jam Kemudian baru-baru ini saya dapat berita daripada bos saya. Katanya Casey ada yang minta 3 jam 3 jam cerita misteri. Habis lah. Saya balik Saya tak tahulah nak cakap apa Terima kasihlah kerana meminati rancangan ini. Betul, saya nak ucapkan terima kasih. Kalau tak ada anda yang suka rancangan ni, saya rasa tak adalah MJ12 dan takkanlah saya berada di sini. Terima kasih. Tapi kalau 3 jam tu dah terlampau sangat Kadang-kadang ni minta biarlah yang baik-baik sikit lah Baik.